masa لو نقيسي بلا سماء وانت عايزنا بحاول لو فديك الأرض نسكن كان يدوم كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نقيسي بلا سماء وانت عايزنا بحاول لو تضيق الأرض نسكن كان يدوم التحيات والسلام Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pusing-pusing Abazan. Okey, Assalamualaikum sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bersama sekali lagi dalam siri penghayatan Ramadan yang dipancarkan dari Studio Vista Alamanda, Majlis Perbandaran Jasin, yang mana program ini adalah pengisian yang dianjurkan oleh Pejabat Agama Islam Daerah Jasin, Persatuan Pancawarisan Melaka dengan Masjid Al-Ghafar Jasin. Selain itu dengan kerjasama Pejabat Parlimen Jasin dan juga Majlis Perbandaran Jasin serta kami di Jasin Daily. Jadi kita bersiaran dari tapak Jasin Daily, boleh kongsi-kongsikan dengan rakan-rakan dan juga kawan-kawan yang bersama pada petang ini. Jadi terima kasih kepada Rohana Abdullah dan juga rakan-rakan yang sedang menonton. Jadi bersama saya di studio sekarang adalah Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman dan kemudian Ustaz kita iaitu Ustaz Muhammad Nizam, yang mana dia merupakan adalah Imam Dun, Imam Dun, yang mana turut bersama dalam siri, orang kata nak kata jelajah bukan, tapi kita siri penghayatan Ramadan kita. Jadi turut juga bersama dalam studio kita ialah saudara Suhaizan Haji Noh, yang mana kita juga waktu Suhaizan juga bersama dari Pancawarisan Persatuan Pancawarisan Melaka. Jadi terima kasih kepada Rohana Abdullah, Adami Hairi yang turut bersama. Okey, untuk makluman kita sambil-sambil tu, sebelum kita bermula lebih jauh, kita mengucapkan rasa syukur apabila kita melihat catatan COVID-19 semalam menurun lebih kurang dalam 47 47 lagi begitulah, 40 lebih. Namun begitu kita mengharapkan
catatan ini terus menurun dan orang kata apa, memberikan kesan positif pada rakyat Malaysia. Dan dengan orang kata apa, dengan ada satu tips, iaitu jadi orang kata apa, Cikgu Sulaiman, Cik Sulaiman kita dengan 39 kes, 39 kes, satu kes import, 39 kes Ustaz semalam. Jadi kita rasa syukur. Namun begitu, kita perlu ingatkan juga Tuan SU lalu Tuan Farhan kita. Okey. Jadi kita minta kepada semua yang sedang menonton dan sampaikanlah kepada yang lain-lain 3 perkara yang utama. Sebab pagi tadi saya ronda, tengok masing-masing memang betul semua pakai mask. Betul. Tapi ada satu bab yang dia orang agak-agak yang saya nampak memang majoriti tak buat, iaitu cuci tangan. Cuci tangan, sanitizer. Kalau tak ada sanitizer pun, kalau kita ada botol spray tu, kita masukkanlah air sabun, kita pakai sabun. Itu yang kita boleh buat kan. Okey, jadi kemudian penjarakan sosial tu memang semua A lah. Memang A, penjarakan sosial memang A lah. Tapi bab cuci tangan tu sebab COVID-19 berdasarkan pada sentuhan kan. Okey, jadi itu sedikit lah yang kita dapat kongsikan. Terima kasih Baik Jadi juga turut bersama. Terima kasih, ini salah seorang daripada admin Jasin Daily juga. Jadi kita teruskan dengan Ustaz Nizam, yang mana kita akan membawa tajuk pada petang ini adalah Al-Quran Penunjuk Jalan Kebenaran. Jadi bila bab Al-Quran Penunjuk Jalan Kebenaran ni, kita persilakan Ustaz Nizam dengan mukadimah yang pertama, iaitu tentang tajuk kita Al-Quran Penunjuk Jalan Kebenaran. Apakah dia intipati yang boleh kita bawa petang ni? Silakan Ustaz. Okay, terima kasih kepada Cikgu Nasa, sahabat yang sebelah Cikgu Nasa, Sulaiman, Ustaz Sulaiman. Ustaz Sulaiman. Sulaiman. Ustaz pula. Ustaz Sulaiman ke saudara Sulaiman? Lepas tu bersama kita saudara kita, iaitu saudara Suaizan. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita memulakan tazkirah saya pada hari ini, kajian kita mengenai kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, mari kita sedekahkan al-Fatihah kepada Allahyarham Datuk Ismail Kamus yang telah meninggalkan kita pada lebih kurang 12:45 malam. Sesuatu kehilangan permata negara, satu-satunya ulama, saya kata ulama hebat, boleh dianggap berpuluh ribu anak-anak muridnya. Jadi kita mudah-mudahan kita doakan kita mengikut jejak langkahnya beliau. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik cikgu dan sidang penonton, saudara saya yang ada dalam konti ni, bila cerita Al-Quran ini, kita bila berada cerita Al-Quran ni, dia kena mengena dengannya bulan Ramadan. Ya, betul. Cukup rapat kan, kerana di bulan Ramadan ni Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di suatu malam, iaitu di waktu malam, iaitu malam Lailatul Qadr. Kan ada mengatakan bahawasanya yang dikatakan turunnya Al-Quran itu daripada Lauh Mahfuz. Kan daripada Lauh Mahfuz nak turunnya kepada Jibril alaihi salam. Kan ada yang meriwayatkan ada pun daripadanya Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada pun Allah sebut juga di dalamnya bulan Al-Quran, unzila fihi al-Quran, di bulan Ramadan ini Allah turunkan juga Al-Quran, kan di dalam firman yang lain. Tuan-tuan yang rahmati Allah, cukup sinonim bahawasanya bulan bulan Ramadan ini boleh dianggap dikatakan bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Tetapi ramai yang tak yang tak orang kata tak ambil pot pun langsung Al-Quran. Yang banyak-banyak
pun tengok cerita je lah kan. Ba- Astro pula hari ni 24 jam. Kartun kan. Kartun lain kan? Drama Dengan lain. cerita drama lain. Suamiku jatuh dari langit lah. Yang shopping online lagi. Shopping online lagi kan. Lazada buat sale lagi. Dah tak nampak dah Al-Quran kan. Sedangkan bulannya Al-Quran ini, apa ni, dalam bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran kan. Bagaimana Al-Quran itu menjadi penunjuk jalan kebenaran. Kadang-kadang kita rajin baca dalamnya solat kita kan. Kadang kita rajin baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami sembah dan kepadamu lah kami minta pertolongan. Kemudian kita teruskan ayat yang seterusnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Kita selalu doa kan dalam kebenaran. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ataupun hidayahkan kami ya Allah, iaitu jalan yang lurus. Siapakah yang mendapat jalan yang lurus? Kan kadang-kadang kita tanya, siapakah jalan yang lurus ini? Kan kemudian kita pun baca seterusnya, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan-jalan orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka. Allah beri kebahagiaan kepada mereka, keamanan, ketenangan kepada mereka. Inilah orang yang mendapat petunjuknya Allah Ta'ala. Jadi siapa di kalangan orang yang mendapat petunjuknya Allah Ta'ala? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Minan nabiyyin. Kita dah tak boleh naik nabi dah, cikgu. Betul. Kita dah, sidang penonton sekalian, kita dah tak boleh jadi nabi kan. Kalau ada orang mengaku nabi itu gila nama dia. Itu gila. Kan? Mana ada orang mengaku kalau gila kan. Itu pun ada pengikut juga kan. Ada yang ikut beribu tu. Beribu lah tu yang ikut mengaku jadi nabi kan. Ada orang sampai orang kata pada Rasulullah SAW itulah khatimul anbiya, iaitu penamat segala nabi dan rasul kan. Kita dah tak boleh jadi nabi. Kemudian wasiddiqin, iaitu para sahabat yang membenarkan kalamnya Rasulullah SAW ni, kalangan-kalangan ni. Kita nak jadi sahabat, kita pun tak sempat bersama Rasulullah SAW kan. Bagaimana nak jadi orang yang siddiqin? Wasyuhada kan, kita nak angkat cangkul pun tak mampu kan. Ni kan nak angkat senjata nak pergi perang macam Palestin tu kan. Kita pun duduk, orang kata kan, bila sengau COVID-19 pun COVID-19 suruh duduk rumah pun payah. Duduk rumah pun payah kan. Ini nak angkat perang, nak berperang, syuhada. Yang boleh jadi yang sebenar-benar jalan mudah iaitu wassalihin, menjadi orang yang soleh. Susah kan nak jadi orang yang soleh? Tak susah tuan-tuan yang rahmati Allah. Bagaimana nak jadi orang yang soleh? Allah bagi jawapannya di dalamnya surah Al-Baqarah. Bagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua? Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah iaitu Al-Quran. Zalikal kitab, inilah kitab iaitu Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fi, yang tiada keraguan. Keraguan pada siapa? Kalau kita ni ragu, biasalah manusia, tak ada masalah. Tapi tiadanya keraguan di sisinya Allah SWT. Mana kitab ni adalah kitab yang benar. Kitab yang sahih, yang tak boleh didakwa-dakwi lagi kan, yang mana Allah pelihara setiap masa, setiap saat, setiap jua apapun Allah pelihara. Tak macam kitab Injil, dah habis dah kotak-katik, kita pun dah tahu ke mana dulu. Kitab Taurat, kitab Zabur pun sama, habis dia kotak-katikkan, kecualinya kitab Al-Quran. Untuk apa? Iaitu hudal lil muttaqin, iaitu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau orang tak bertakwa, dia takkan ikut jalannya kitab ni. Hatta apa pun jua nak jalan pun kita tengok sekarang, apa jua pun keadaan, kita nak tengok Al-Quran itulah sebagai panduan. Kita ni hidup dekat atas muka bumi Allah Ta'ala ni ibaratnya seperti seorang pengembara. Bila seorang pengembara ni berjalan, dia ada ujian dan liku-liku dia. Jadi panduan dia. Panduan daripada start umur 15 tahun itu, kita akilnya balik. Bila sebutnya akil balik, apa maksudnya? Sampainya akal, dah boleh berfikir mana yang baik, mana yang buruk. Kan? Bila dah sampainya akal kita ni, akilnya balik, maka bila sampainya akil balik daripada start 15 sampai ke penghujung nyawanya kita itu, kita dah mula start mengembara. Bila kita dah start mengembara, jadi bila sebut mengembara di atas dunianya Allah Ta'ala ini dalam waktu masa yang singkat, maka setiap pengembara mesti ada map dia, mesti ada peta dia. Mesti ada peta dia. Peta itu sebagai panduan. Macam sekarang ni orang panggil apa? GPS misalnya. GPS. Kalau dulu pakai orang kuning tu kan. Orang kuning. Orang kuning tu. DJ kan. Ya betul. Orang kuning. Orang kuning. Sekarang kita tak nampak orang kuning kita. Jadi panduan bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa, iaitu terutamanya seorang yang Muslim,
maka dia kena ikut panduan dia Al-Quran. Sebab tu kalau tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, Al-Quran mengajar kita serba-serbi setiap perkara kita kena pandu pada Al-Quran. Hatta nak masuk tandas pun Al-Quran ajar. Seinci pun Al-Quran ajar. Hatta pun orang kata nak masuk tandas Al-Quran ajar. Hatta pun nak makan Al-Quran ajar. Hatta nak bina sebuah negara pun Al-Quran ajar. Hatta nak cari perkara penawar perubatan, contohnya COVID pun Al-Quran ajar. Bermacam-macam, semua berpandu dengan Al-Quran. Tak boleh lari daripada Al-Quran, kerana inilah panduan jalannya kebenaran. Apabila larinya daripada ajarannya Al-Quran, maka dia terkeluarlah daripada jalannya kebenaran, maka sesat. Itulah tuan-tuan dan rahmat Allah, perjalanan kita ibarat seperti meniti di suatu tali yang halus. Bila meniti di suatu tali yang halus, antaranya kanan dan kiri kita, iaitu Al-Quran dan Sunnatul Rasulullah lah sebagai pengimbang kita di atas tali yang halus. Kalaulah kedua-dua ni kita memberatkan saja je Al-Quran, maka contohnya kita tak ambil pun hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW, maka jatuhnya kita juga. Tetapi kalaulah kita ambil hadis saja, Al-Quran kita tak ambil, maka jatuhnya juga kita belah kanan. Belah kiri, belah kanan. Tapi kalau kita seimbangkan, seiring antara Al-Quran dan hadis, maka kita berjalan di atas tali itu dengan tenang dan takkan jatuh sampainya bila-bila. Jadi dia dan seimbang, dia seimbang, maka kita akan sampai ke destinasi. Jadi cikgu dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat apa yang Al-Quran kata, yang dikatakan jalan kebenaran, jalan bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang yang bertakwa, Al-Quran aja. Iaitu ayat seterusnya, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, iaitu orang yang beriman dengan perkara-perkara gaib. Sebab apa? Orang sekarang sibuk bila kita beriman dengan perkara gaib, orang sibuk jadi carinya hantu. Tak nak carinya Allah Ta'ala, dia cari hantu. Itu saya kadang-kadang confuse juga Ustaz. Yang hantu dia cari. Hantu dia cari, Allah tak nak cari kan. Sampai dia design kamera macam-macam kan. Design kamera macam mana tak nak tahu, tengok. Pantang kursi itu jatuh bergerak. Padahal kau dek kucing. Macam yang dulu dekat Masjid Umbar yang baru tu. Yang papan pemisah tu. Bergerak kan. Tiba bergerak. Satu Asia ni tengok. Satu Asia tengok. Padahal angin tiup. Sedangkan nak mencari perkara yang gaib tu, mencari yang di mana Allah Ta'ala. Meyakini itu wajib. Tetapi yang Allah suruh kita imani, iaitu Allah. So untuk Allah Ta'ala itu gaib. Kita tak kenal kita tak nampak Allah Ta'ala, dan tak boleh nak gambarkan Allah Ta'ala. Tetapi Allah suruh kita beriman itu dengan sifatnya Allah Ta'ala. Yang maha berkuasa, yang maha agung, yang yang maha wujud, yang maha kekal. Sifat-sifat Allah Ta'ala yang kita kaji, maka berimanlah dengan Allah Ta'ala. Kenal Allah Ta'ala. Walaupun gaib, walaupun tak nampak, tetapi tetap kita meyakini Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama juga dengan malaikat. Malaikat kita nampak tak nampak. Sama juga dengan Al-Quran. Al-Quran yang adanya sekarang ini, yang kita baca itu, bukanlah dikatakan itu dikatakan mashaf, makhluk, tetapi Al-Quran yang benar-benar kalamnya Allah Ta'ala itu yang berada di Lauh Mahfuz, yang itu dikatakan gaib. Jadi kita nak kena jelas. Kadang-kadang kita Rasulullah SAW nampak tak kita pun tak pernah nampak. Yang nampak pun zaman para sahabat saja. Sahabat yang melihat Rasulullah SAW. Kita tak nampak. Rasulullah pun gaib di pandangan bagi kita yang di akhir zaman ini. Tapi tetap tak kita meyakini. Gambar Rasulullah pun kita tak tengok. Suara Rasulullah pun kita tak pernah dengar, tetapi tetap kita imani. Sama juga dengan dengannya hari kiamat. Kita tak boleh nampak lagi dah hari kiamat. Samalah juga dengan qada dan qadar, ketentuannya Allah Ta'ala, kita pun tak nampak. Besok ada orang tahu, besok tahu-tahu kita kaya, tak tahu kan. Ada tak besok, hari ni kita kaya, besok kita susah, kita tak tahu. Sebab itu ketentuan Allah Ta'ala gaib, tetapi kita meyakini. Tetapi perkara-perkara ini
kita imani? Sebab kita memandukan, kita pandukan dengan Al-Quranul Karim. Ya, Sebab bila Allah kata ada jalan, setiap perkara ada jalan. Jalan dia apa? Mestilah rujuk ila Al-Quran. Mesti rujuk balik kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran itulah penunjuk jalan kebenaran. Setiap perkara mesti rujuk Al-Quran. Apa-apa pun jua rujuk Al-Quran. Kalau bermasalah rumah tangga, rujuk Al-Quran. Al-Quran ada. Kita bermasalah dalamnya perniagaan, rujuknya Al-Quran. Banyak tip-tipnya dalamnya Al-Quran. Kemudian apa lagi menjadi orang yang bertakwa, nak bagaimana Al-Quran ajar, macam mana Al-Quran ini mengajar kita menjadi orang yang bertakwa, orang berjalan yang kebenaran. Wa yuqimunas salah, iaitu orang yang mendirikan solat. Ini tiap-tiap dalam Al-Quran mesti keluar wa yuqimunas salah, iqamatis salah, wa itaiz zakat, kan? Al-Quran ajar kita macam mana pun kena solat. Solat ini antara hubungannya antara manusia, seorang hamba dengannya Allah Taala, bukannya hubungan manusia dengan manusia. Sebab solat itulah hubungannya antara antara hamba dengannya Allah Taala. Kalaulah hubungan hablum minan nas, selesai masalah. Ya, betul. Kan senang cerita kita dengan Allah tapi kalau baik dengannya orang manusia, kita baik dengan manusia, bagus kita dengan manusia, tetapi dengan Allah Taala kita tak baik, tak guna jua. Sebab itulah solat itu kena jaga, nak memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Taala. Kemudian yang seterusnya wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, iaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya daripada rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Ini antara ciri-ciri bagaimana Al-Quran ajar kita supaya menjadi orang yang bertakwa, supaya berada di jalannya kebenaran. Cukup mudah. Mudah tak susah, semua boleh buat. Iman, yang rukun iman itu, kemudian solat, kemudian sedekah, zakat dan sedekah. Cukup mudah. Susah tak susah nak jadi orang yang bertakwa. Cukup bagaimana Al-Quran itu ajar. Apabila orang menjaga solat, kemudian hatinya sentiasa bersih dan bersedekah kepadanya orang yang memerlukan, maka hati kita suci, bersih. Maka kita sentiasa berada menjadi orang yang beramal soleh. Kadang-kadang orang ni tuan-tuan, cikgu kadang-kadang benda ini, sebab tu dikatakan Islam itu mudah, tetapi bukan ambil mudah. Bukan dipermudahkan dan ambil mudah. Jangan ambil mudah. Sebenarnya mudah saja Islam itu. Kalau ikut cukup mudah. Nak baca Quran mudah. Macam kita tengok solat kan. Solat pun bukannya lama. Bukan lama. Tak sampai 10 minit pun. Kan? 5 minit. Kalau main damaji berjam. Jam. Macam mengadap telefon ni boleh sampai 2 jam. 2 jam. Kadang pukul 3 pagi kan. Sampai bengkok-bengkok pinggang kan. Itu belum WhatsApp janda belum WhatsApp janda lagi. Kalau WhatsApp janda Ustaz macam tahu je grup kita ni. Kalau WhatsApp janda bahaya ni. Start pukul 12 sampai pukul 4 pagi pun tak apa. Sampai ulang ayat yang sama aja. Rindu 20 kali, 30 rindu kali 20 kali. Habis dengan tulis-tulis Jawi semua. Jawi lagi kan. Tapi sembahyang yang sedap tu guna ayat tu. Allah sungguhnya abang mencintai bukan Allah kan. Allah. Dahsyat. Tapi lepas tu dalam masa tulis tu akan suruh pendek pun. Bukan suruh pendek tak. Bayangkan kadang-kadang kita lupa dengan kita kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi bila Al-Quran, apa lagi yang Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam ayat tersebut, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, iaitu orang yang beriman dengannya wallazina yu'minuna bima apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quranul Karim, iaitu kitab-kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya, iaitu Zabur, Taurat dan Injil. 4 yang tu. Yang lain lebih kepada mushaf kan. Kemudian bukan mushaf, suhuf maksudnya kan, yang kemudian bima anzalna min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan beriman dengan perkara hari akhirat, tempat yang nyata kan. Kita dekat dunia ni sekejap saja. Al-Quran bagi tahu kat dunia ni sekejap saja. Paling lama umur berapa panjang pun umur kita. Paling kalah lama pun kalau Allah bagi rezeki pun 101 tahun. Tapi kalau 101 tahun kita tak bawa sedikit pun bekalan yang Allah suruh kita bawa kan, solat tidak, sedekah pun tak ada, hidup sombong, takabur di atas muka bumi Allah, kemudian mengherdik anak yatim, mengherdik fakir miskin, kemudian menghina sesama sendiri, hidup dengan kelalaian, sibuk dengan minum arak, lalai di muka bumi Allah Ta'ala.
maka inilah yang balik dalam keadaan yang rugi, Dia yang tak macam membawa apa-apa. maksudnya mengejar sesuatu benda yang tak pasti. Yang tak pasti. Macam contoh yang kita dah huraikan sebelum sebelum ni. Minggu lepas, iaitu ramai yang berebut nak buat rumah besar. Berebut kereta besar. Tapi untuk apa? Tapi kadang-kadang sampai bergaduh-gaduh kan. Sampai bergaduh-gaduh. Jadi sebenarnya itu yang macam Ustaz kata, kita terlalu mengejar sesuatu benda yang tak pasti. Mata'un gurul, katanya Allah Ta'ala, sesungguhnya dunia ini penuh dengan tipu daya. Kalau kita tak tak peka, sebagaimana Allah sebut dalam kata innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini dalamnya kerugian. Maknanya orang yang rugi ni antara dia iaitu leka dengan hubbud dunia. Iaitu cinta kepada dunia, leka kepada dunia. Kenapa Mat kau cari duit macam ni? Yelah, aku fikirkan anak-anak aku kan besok aku tinggal kurang-kurang aku dah sediakan anak aku 1 ekar tanah, yang ni 3 ekar tanah, 4 ekar tanah. Maknanya tu dah salah. Kan tak salah nak cari harta dunia, tetapi jangan sampai kita meninggalkan perkara yang wajib kita cari, iaitu akhirat. Kadang-kadang orang cari dunia, dia orang fikir kata aku nak cari duit banyak-banyak. Kadang-kadang orang salah niat. Kenapa kau bekerja susah-susah? Aku ni kerja susah-susah sebab demi anak, demi ni. Salah. Aku bekerja kerana tuntutan aku oleh Allah SWT untuk memberi nafkah kepada anak dan isteriku. Itu. Kadang-kadang kenapa engkau bekerja teruk-teruk sangat ni? Aku bekerja ni kalau tak kerana anak aku, tak kerana bini aku, tak kerana mak aku semua nak besarkan rumah aku, nak besarkan dapur tu, tak ada kuasa aku. Itu dah salah. Kita bekerja kerana Allah Ta'ala, kerana setiap perkara amal yang kita lakukan, apa pun jua dalam kehidupan kita, mestilah kerananya Allah Ta'ala. Apa jua pun amalan kebaikan yang kita lakukan, mestilah sandarkan kerananya Allah Ta'ala. Itu yang paling utama. Jangan sandarkan. Jangan pula bila saya dah kata begini, ada orang pula pergi mencuri pun, aku mencuri pun kerana Allah Ta'ala. Itu dah salah. Itu dia kacau. Maksudnya amal kebaikan, bukan amal kejahatan. Amal kejahatan tak ada pun kerana Allah Ta'ala, tetap dosa. Tetapnya salah. Terhumbanlah ke dalam api neraka. Itu kan. Jadi katanya Allah Ta'ala iaitu beriman dengan perkara dengan hari akhirat. Sebab kita akan balik. Bila balik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila balik kita kena ada bekal. Seperti pengembara, apa yang kita cari dalam pengembaraan kita? Kan kalau orang pergi mengembara di lautan, maka dia akan cari cengkerang. Dia akan carinya harta-harta karun yang lama yang akan dia bawa balik. Sama juga kalau orang mengembara mencarinya ikan di lautan, maka dia akan bawa baliknya di lautan. Mesti ada qasdun, tujuan kita pergi mengembara. Bukan pergi saja-saja je kan. Masuk angin keluar asap kan. Saja aku mengembara. Mengembara je. Tak ada apa-apalah. Jadi sama juga kita atas muka bumi. Allah kata panduan kita dalam Al-Quran, kau mesti balik cari redanya Allah Ta'ala. Betul. Macam mana nak cari redanya Allah Ta'ala? Maka Al-Quran itulah panduan dia. Bagaimana? Buat macam ni dapat redha Allah Ta'ala. Buat macam ni dapat redhanya Allah Ta'ala. Terus. Sampailah penamatnya kita, nyawa di hujung dah. Bila Allah tarik, berhentilah pengembaraan kita. Maka bergantung pula berapa bakul yang kita bawa balik. Kalaulah bakul kosong saja, inilah yang dikatakan orang yang rugi, yang tak ada apa. Balik jumpa Allah Ta'ala, redha Allah tak ada langsung. Bila redhanya Allah Ta'ala tak adanya, maka dah rugi, kemudian terjerumus pula ke dalamnya api nerakanya Allah Ta'ala. Itu yang tak nak. Itu yang kita nak fikir, cikgu, yang semua kita nak fikir. Kalau duduk kat dunia ni kan kekal, bahagia, selesai, tak ada masalah kan. Tapi kalau tak ada redanya Allah Ta'ala, balik kita dah tinggalkan besok. Harta, jawatan, pangkat, segala-galanya semua kita akan tinggalkan. Balik besok jumpanya Allah Ta'ala. Besok masuk ke alam kubur, bila dibangkitkan balik. Bila ditanya ma rabbuka wa ma imamuka wa ma nabiyuka wa ma kitabuka, besok ni persoalan ditanya dalam alam kubur. Yang ni besok kita nak jawab apa? Sebab jawapan itu, kalau kita hafal lah tiap-tiap malam, hafal jawapan dia. Hafal jawapan dia pun kan.
Yang orang kata siap tulis dekat kertas gendam pun minum air dia pun belum tahu lagi besok sampai masuk alam kubur. Belum tentu lagi kita boleh lagi. Ni. Boleh orang kata kita selamat. Dia tak ada soalan objektif ABCD tak ada. Dia tak ada. Gendam lah macam mana pun air dia masuk sana, dia bergantung kepada tangan bergantung pada amalan kita. Ini Allah sebut dalamnya Al-Quran, al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Iaitu suatu hari yang mana Allah kunci afwaihim, kan? Allah kunci mulut-mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, yang berkata-kata adalah tangannya kita, kan? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan yang menjadi saksi adalah kaki-kaki kita. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dengan apa yang kita lakukan. Yang ini kita nak tengok takut. Betul tak? Besok mulut tak bercakap. Apa yang berlaku pada hari ini? Yang duk mengkeji, duk mencaci semua jari sekarang. Dekat Facebook, dekat grup, dekat Twitter. Kadang bukan gambar kita, kadang gambar Nialofa dia letak kan. Dia letaknya Nialofa yang kutuk dia. Padahal kawan lain. Lepas tu ada macam satu orang tu dia rajin edit dengan Obama kan. Edit Obama kan. Tu macam kenal, tu famous tu. Tapi baik orang. Tapi Ustaz macam ni lah, bila Ustaz ceritakan tentang bekalan yang berkualiti kan, tu bila bekalan yang berkualiti pun kadang-kadang ramai orang terlupa nak beribadat ni. Dikatakan umpamanya macam perlukan sesuatu yang khusus. Sedangkan macam tadi bila Ustaz kata niat kan, aku bekerja ni lillahi ta'ala. Jadi kerja tu jadi ibadat. Jadi orang kata apa, setiap inci, setiap masa yang digunakan semasa kerja tu jadi ibadat. Mesti niat. Itu yang Allah Rasulullah sebut innama a'malu binniat. Sungguhnya setiap perkara itu bergantung pada niat. Walaupun kita niat, sebagai contoh, kita nak ikut hukum Islam, kita nak ikut rukun Islam, kita nak ikut syariat Islam. Sebagai contoh, Makcik Kiah lah kan. PM kita Makcik Kiah. Kita bagi contoh Makcik Kiah. Contoh Makcik Kiah beli tudung. Contohnya beli tudung. Tudung sekarang macam-macam. Ada tudung bawal, ada tudung syakap, ada tudung ikan kembung, ada tudung macam-macam tudung sekarang. Tapi dia bergaduh pun pasal tudung ke? Bergaduh pun pasal tudung kan. Contoh, Makcik Kiah beli tudung. Bagus, beli tudung. Katalah tudungnya siakap. Beli tudung siakap. Bila kata niatnya bagus nak pakai tudung. Sebab tuntutan agama itu bertudung, berhijab. Kan? Tetapi kalau niatnya pakai tudung semata-mata tudung nak supaya nampak cantik pandangan orang ramai. Kan? Hanya semata-mata nak tunjuk tudung siakap ni first model aku yang beli, dia kata. Akulah siakap yang pertama. Akulah siakap yang pertama kan, sebagai contoh. Jadi maka perkara amal tersebut tak menjadi ibadah, sebaliknya kepada sia-sia. Hanya perkara yang sia-sia. Dia akan dapat apa yang dia niatkan. Sebagai contoh, kalau dia nak dapat pandangan pujian daripada orang ramai, maka dia akan dapat pujian. Berguni-guni berguni-guni sampai terangkat, sampai tudung tak basuh seminggu lah. Asyik pakai tudung yang sama aja. Dah baru siakap lah tu. Dah baru siakap kan. Bayangkan tu. Jadi kalau kita fikir begitu, maka sia-sialah. Tak dapatlah yang dikatakan amalun salih. Kan? Kita beribadah kerana Allah Ta'ala, tak dapatlah redanya Allah Ta'ala. Tapi kalaulah Makcik Kiah, aku beli tudung bukan sahaja cantik, tetapi aku lebih kepada tuntutan agama supaya aku berhijab kerananya Allah Ta'ala, maka tudung yang dipakai itu akan menjadi satu tuntutan syariat dan mendapatnya redanya Allah Ta'ala. Saya suka macam ni Ustaz. Kalau kata macam yang perempuan ni kan, yang perempuan yang dah jadi suami, dah jadi isteri orang kan, kadang-kadang saya suka cakapnya, beli tu kerana cantik tu sebab satu perkara kesukaan Rasulullah. Cantik tu memang kesukaan Rasulullah. Yang kedua, cantik itu adalah nak menjaga maruah suami. Okey, jadi bila yang selain daripada tu nak menutup aurat kan. Jadi kalau kenalah niat tu, cantik lah tu. Cantik. Kita yang penting kerana Allah Ta'ala, kerana tuntutan agama. Itu yang paling utama. Barulah bila kita kata keseluruhan kehidupan ini, kita berpandukan Al-Quran, ikut apa jalannya Al-Quran, kerananya Allah Ta'ala, barulah Allah sebut ayat yang seterusnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim
wa ulaika humul muflihun, iaitu mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuknya daripada Tuhan mereka, iaitu Allah Taala, dan mereka lah juga menjadi orang-orang yang berjaya, muflihun. Ini nampak tak Al-Quran mengajar kita penunjuk jalannya kebenaran. Kadang-kadang orang kata susahnya nak baca Al-Quran. Tak susah. Kan kalau kata baca, kalau kadang kita tengok cerita komik Dragon Ball dulu, zaman-zaman dulu kan. Tak, yang lagi satu yang komik Hong Kong tu, Mam, ingat tak yang dulu masa zaman sekolah adik kita tu? Dewata Raya, Pendekar Laut sanggup kan. Tu setiap sama lah dengan orang yang bercakap tu pun baca juga kan. nombor siri nombor siri tu sampai beratus-ratus kan. Kita beli. Saya ingat dulu tu satu buku tu RM2.5 lah. Kalau tak boleh beli, orang kata tak mampu beli, sewa 50 sen. Saya ingat dulu tu sewa baca yang 50 sen. Ingat betul, kan? Dragon Ball tu punya tebal-tebal buku tu. Sanggup sanggup baca. Kalau dulu ada lagi tu. Apa tu? Kan? Majalah apa? Orang kata majalah gila-gila dulu kan. Sontorian kan. Kalau kita baca, seronok kita tengok. Kadang-kadang kalau ada orang peminat novel kan, cerita novel macam-macam novel. Tengok berair je biji mata. Rupanya baca novel. Baca novel. Jadi kita tengok kadang-kadang baca novel, sampainya masuk dalam cerita novel tersebut. Begitu jugalah Al-Quran. Kalau kita nak rasanya, nikmatnya, bahagianya baca Al-Quran, kita kena selamilah Al-Quran kita tersebut. Menghayati. Bukan baca Al-Quran sebab waktu orang kata nak cari syifa. Tahu syifa sebab nak baik aja. Kadang-kadang orang ambil Al-Quran sebab nak cari syifa saja. Bila kena saka, kena rasuk, baru cari Yasin kan. Baru dia datang, dia mengatip, berzikir kan. Kalau tak dapat tu yang jadi alif data A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U pun menjadilah dia orang cakap kan. Ada yang baca lah alif, bata, tam, mata, buta. Macam-macam. Semua keluar kan. Betul lah. Bila kita, itu saja bila nak cari Al-Quran. Bila nak orang kata dah nazak, baru cari Al-Quran. Itu bukan masa dia sebenarnya. Al-Quran ini mestilah sentiasa di jiwa, di hati. Kan, bila kita ni setiap masa biarlah bersandar dengan Al-Quran. Yalah, setiap apa saja yang berlaku, setiap apa yang semua mesti ada Al-Qurannya kita. Al-Quran ini dia orang kata membenteramkan jiwa kita. Kan, bila kita baca, kita lihat apa makna dia. Barulah kita datang seronok. Kan, kalau kita baca saja tak tahu makna dia, dia takkan datang seronok. Sebagai contoh, Al-Quran ini banyak hikmah dia, banyak segala-galanya. Sebagai contoh kan, kalaulah rumah tangga kita ni dalam keadaannya gundah gelana, betul. Suami kita ni panah baran, kan, baca surah Toha. Kan, banyak kita fadilat dia baca surah Toha. Baca surah Toha tu, sambil baca surah Toha, kalau suami kita panah baran, kan, baca surah Toha. Sambil-sambil baca surah Toha, suami tengah tidur tu, hembuskan ubun-ubun dia. Surah Toha surah Toha kan. Ayat berapa tak kisah. Jadi bacalah surah Toha. Jadi ini kita kongsikan tips dengan para pendengar ni. Ustaz Nizam bagi iaitu perkongsian yang disampaikan oleh Ustaz Nizam, iaitu surah Toha kepada ibu-ibu baca ibu-ibu. Kepada ibu-ibu yang mungkin ada suami yang baran, kaki baran kan, bacakan surah Toha. Asyik-asyik balik baru tanya, abang nak pergi mana? Helmet nak belayar kan. Baca surah Toha, sambil baca surah Toha tu tiup kat ubun-ubun suami. Kan, jangan tiup waktu orang kata tengah dia sedar. Dia tengah mengamuk. Jangan kata waktu dia sedar, nanti dia kata kita nak santau dia pula. Bayar. Jadi waktu dia tidur, sambil-sambil usap ubun-ubun dia tu, tiupkan kat ubun-ubun. InsyaAllah Allah lembutkan hati suami. Kan, bagi anak-anak orang kata kalau kita ni rezeki kurang, baca surah Waqiah. Itulah pembuka rezeki kan. Nak sebuah keluarga yang penuh dengan kasih sayang, baca surah Ar-Rahman. Nak supaya anak yang cerdik, baca surah Luqman. Kan, pada pula isteri-isteri yang tengah mengandung, baca surah Yusuf. Supaya kita baca surah Yusuf, jangan fikir nak anak comel. Nak cantik, dia budi pekerti. Kita baca surah Yusuf supaya anak kita ni lahir dalam keadaan baik, dalam keadaan sempurna. Kita baca surah Yusuf supaya anak kita ni lahir menjadi anak yang soleh, anak yang berjiwa.
Kan Al-Quran banyak ajar kita kan. Macam-macam bagaimana nak menenangkan jiwa dalam surah-surah tu, surah-surah syifa, antaranya surah Yasin. Betul. Kan sebagai contoh, ada dalam artikel yang lain bagaimana seorang yang sembuh daripada penyakit COVID-19 dia baca surah At-Tagabun kan. At-Tagabun. Memang dah ada benda tu dah ada. Bagaimana ulama ajar lagi bagaimana nak menghindar daripada penyakit wabak, baca suratul Ila fi Quraisy, suratul Al-Quraisy kan. Macam lepas tu antara lagi surah ayat-ayat yang membawa kepadanya memberi syafaat kita iaitu surah Ayatul Kursi. Ini ayat kursi ini memberi syafaat kita, syafaatnya sughra yang di waktunya selain daripada syafaatnya kubra, iaitu syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena rajin baca. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas dia solatnya fardu, Rasulullah tak tinggal solat bacaan Ayatul Kursi. Mesti baca. Sebab tu dikatakan sunat sunnahnya Rasulullah SAW mesti baca surat Ayatul Kursi selepas solat fardu. Sebab tu kerana kelebihan surah Fatihah ke ataupun Ayatul Kursi, sebaik-baiknya Ayatul Kursi. Tak salah nak baca surah Fatihah tapi sebaik-baiknya Ayatul Kursi dalam sepasnya solat fardu maupun solat apa pun, jangan tinggal Ayatul Kursi kerana dia memberi syafaat kepadanya dirinya kita kepada apabila di padang mahsyar nanti. Ni yang kita nak cari. Ni pun saya mungkin kongsikan juga Ustaz. Salah satu lagi ayat kursi ni pun salah satu juga orang kata penawar bagi yang baran. Macam dia penenang jiwa juga. Dia sebab baran ni cikgu. Baran ni dia perangai syaitan. Bila baca ayat kursi dia tenang. Ni ayat mak-mak ni perangai syaitan. Arut dik syaitan kata. Arut dik syaitan kau ni kata. Sebab tu kita baca Ayatul Kursi. Kadang-kadang orang baca Ayatul Kursi bila kata, kena ingat kita baca Ayatul Kursi nak baik, kita jangan menganggap ayat kursi itu yang mempunyai kuasa. Ya, betul. Itu salah. Itu usaha. Itu nak betulkan tu. Ayatul Kursi itu kita baca, kita mengikut apa yang diteladani oleh Rasulullah SAW. Ya, betul. Sebab Ayatul Kursi itu kalam Allah Ta'ala. Ya, betul. Tetapi hakikat yang sebenar yang menyembuhkan, yang mengizinkan segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang mempunyai kudrah adalah Allah Taala. Bukannya Ayatul Kursi. Tetapi itulah bila kita tak i'tiqad dengan yang sebenar, kita menganggap Ayatul Kursi itulah yang memberikan syifa, maka kita dah salah. Itu yang macam semalam Ustaz. Semalam bersama dengan Imam Manap semalam kan. Jadi saya ada kongsikan yang cerita pasal kawan saya. Ada satu kawan tu dia beli buku doa yang dimakbulkan Allah Taala. Kan, jadi dia beranggapan doa tu yang dia buat tu mesti garanti makbul. Garanti makbul lah. Sekali Allah uji dia benda tu terbalik. Tak masal daripada elok-elok berkahwin bercerai. Jadi dia jadi macam dah tonggang langgang tau. Jadi jadi last kali dia nak menyalahkan Allah Ta'ala. Saya kata silap. Sebenarnya silap. Sebab itulah Al-Quran ni ajar kita. Al-Quran ni ajar kita. Kalau kita tengok Al-Quran suruh apa dulu. Al-Quran suruh letak kalau dalam sebuah agama itu kan, Al-Quran suruh letak tauhid dahulu. Tauhid dulu. Tengok Allah sebut kata bagaimana, iaitu allazina yu'minu. Allazina yu'minu bil ghaibi kan, iaitu orang yang beriman dengan perkara-perkara tauhid dulu. Wa yuqimunas salah, lepas tu barulah solat. Lepas tu tauhid dulu, letakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila kita i'tiqad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kenallah Allah dahulu. Kan, ini tak kita lebih kenalnya isteri kita kan, kekasih kita daripada Allah Taala. Supaya cuba tengok kan, isteri kita suka makan apa? Isteri kita suka makan makanan tom yum sebagai contoh. Lepas tu macam masa yang berkenalan dengan perempuan, samalah kita. Sama sama. Serasi kan. Serasi kan. Kadang-kadang sampai keluar lagu kan, serasi membawa bahagia katanya kan. Kadang-kadang kita tengok, kalau kadang-kadang kita kenal manusia itu lebih daripada kita kenal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Sedangkan kadang kita tengok anak kita suka makan apa. Kita tengok bini kita suka beli baju apa, warna apa. Semua serba-serbi kita tahu.
Sedangkan Maknanya- yang Allah bagi pada kat badan kita ni. Kemudian dengan yang Allah Ta'ala pula, kita tak kenal Allah Ta'ala. Ya. Allah suka apa, kita tak pernah tanya. Allah suruh kita apa, kita tak tanya. Tak pernah ambil tahu kan. Tak ambil tahu langsung. Kan Allah suka apa. Allah kalau Macam macam kata bulan mana Ramadan. kita nak dapatkan cintanya Allah Ta'ala, macam mana kita nak dapat kasih sayang Allah Ta'ala, seperti manalah kita nak dapatkan kasih sayangnya isteri kita, Ya, betul. kasih sayang anak kita, kita akan korbankan segala-galanya untuk isteri kita Kesanggupan dan anak tu, kita. kesanggupan Kalau dalam waktu bercinta kan, hatta 7 lautan api, lautan apa ni, sanggup kita renangi kan. Sama ngeri. gunung pun kita akan daki Ngeri kan. dengar ayat tu. 7 lautan sanggup kita selami kan. Kalau Sulaiman, kita Sulaiman ada lagu. buat tu. Tak Tahu. Kan? Alhamdulillah. Sikap Saya kata terang, saya tak berani. Tahu kan? Orang ni kan. Sebagai contoh siap lagi menipu lagi. Kalau tak percaya belahlah dada, ambil kapak, betul tak? Ambil lah. Ambil kapak dah berguna, Berat dah dah, risau pula kan. Kiok terus. Tengok kan. Ah. Cuba bayangkan. Yeah. Begitulah Allah Ta'ala bagaimana nak kita apa ni, Allah cinta kita. Allah sayang kita. Ya, Maka betul. kita korbankanlah apa jua pun untuknya Allah Ta'ala. Kan, bagaimana katanya arwah Yarham Datuk Ismail Kamus. Betul. Bagaimana kita nak korbankan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kata Datuk Ismail Kamus, kata dalam hidup ini, dia kata jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Ya. Kan? Jangan tinggal solat. Itu Kan? paling Asas sekali, jangan Mm-mm. tinggal solat. Bila kita tak tinggal solat, Allah sayang kita. Ya, betul. Allah cinta kita. Bila kita tak tinggal solat, bila kita dapat Allah apa ni, kasih sayang Allah, redha Allah, cintanya Allah Ta'ala, cinta-cinta lain semua akan ikut sama. Betul. Cinta Rasul akan cinta kita. Ya, Nabi betul. akan sayang kita, cinta kita. Makhluk kita seluruh dunia ini pun, hatta apa alam mana pun akan turut cinta kita bila kita dapat cintanya Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua, jangan tinggal baca Al-Quran. Tu dia kata jangan tinggal Al-Quran. Sebab tu Al-Quran itu kena rajin baca. Ya. Dia baca Walaupun dan sepatahnya ayat. dan menghayati. Baca dan Bayangkan di suatu saat dahulu ni, cikgu dan sidang penonton yang ada seorang yang hamba Allah Ta'ala. Dia ni bukan ahli ibadah. Dia bukan ahli sedekah. Dia bukan orang hebat-hebat. Yalah. Kan? Tapi di suatu saat orang mimpi, sahabat mimpi. Di suatu saat dia mimpi, dia duduk di kubur, dia bercahaya-cahaya, terang benderang. Sedangkan dia tak ada, bukan nak kata ahli ibadah, tok guru. Nak besar, kata nampak dia hebat tak ada. hebat, Tak nampak tapi hebat. sahabat kata, macam mana dia boleh dapat ni kan? Bila dapat tu kan, Cikgu Nasar, dia cerita sidang penonton sekalian. Maka dia pergi jumpa anak dia. Bila dia pergi jumpa anak dia, bila jumpa anak dia, kata abang dia tak ada buat apa-apa. Tinggal lagi waktu malam, bapak dia ni selalu menangis, peluk Al-Quran. Dia peluk Al-Quran, menangis sebab dia tak boleh baca Al-Quran. Tinggal dia minta maaf, tiap-tiap malam dia minta maaf dengan Al-Quran sebab dia tak dapat baca Al-Quran. Kan? Dia tak Hidayah mampu, ni, dia tak mampu. Ilmu ni di tangannya Allah Ta'ala. Ya, Itu kena betul. fikir. Sebab tu yang saya katakan tadi, nanti saya cerita selepas ni, kita tengok bagaimana Allah memuliakan orang yang mencintai dan menyayanginya Al-Quran. Yalah. Bayangkan dia peluknya Al-Quran kerana dia tak mampu, dah belajar pun tak mampu juga nak orang kata nak baca Al-Quran. Kemudian dipeluknya Al-Quran, minta maaf dengan Al-Quran kerana aku tidak mampu membacamu Al-Quran. Aku tapi ku sayang cintamu. Menangis dia. Akhirnya membawa kepadanya kematian dia. Kemudian Allah muliakan sifatnya dia itu tadi. Allah angkatkan disebabkan dia cinta kepada Al-Quran, sayangkan kepada Al-Quran, maka dia dapat redha Allah Ta'ala. Allah muliakan dia sebegitu. Nampak tak? Orang yang tak reti baca tetapi nak baca, tetapi bila dia nak baca tapi dia tak boleh baca. Inilah orang kata nak baca Al-Quran, nak belajar Al-Quran, tapi tak boleh. Sebab tu saya kata dengan tok-tok guru, kalaulah seorang-orangnya itu apabila dah mengajinya Al-Quran tetapi tak boleh juga nak sebut. Dah orang kata lidah Jawa, nah kan lidah Jawa kuasa kan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. kan. Orang Jawa, tapi dah tak boleh nak sebut secara ni kepada, selagi dia masih ada jalannya mendidik, jalannya nak mempelajari. Ya, betul. Tetapi tetap tak bolehnya jua, cukuplah sekadar itu. Tetapi tidak bolehlah dikatakan suruh menjadi imam. Biarlah dia menjadi makmum. Tetapi dalam kehidupan dia tak mampu nak sebut. Tetap dulillah, dia dah orang kata dah tak mampu nak sebut. Ikut sekadar yang dia mampu sebut, maka tak ada masalah.
Ada aku tak sah semayang. Aku tak sah semayang sebab aku sebut tak Macam betul. Tak. macam mualaf lah. Baru masuk Islam, lepas tu tak boleh nak kita nak expect dia baca Fatihah betul. Ini yang masalah. Islam itu sebenarnya dengan didikan. Ya betul. Dengan mempelajari kita. Sebab Islam itu mudah. Kerana yang memberi kepandaian, yang memberinya ilmunya, segala-galanya, yang memberikan segalanya yang baik boleh ke tak boleh hanya Allah Ta'ala. Sebab tu kena kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab tu saya katakan kepada yang mengajarnya ilmu Al-Quran, mesti sedar siapakah kita punya penuntut. Ataupun pelajar. Kalau pelajar kita di kalangan orang-orang tua. Kebanyakan orang-orang tua kita ni gigi dah tak ada. Ya betul. Gigi dah tak ada. Dia punya woofer. Woofer dia banyak. Jadi nak sebut makhraj huruf itu kadang-kadang tidak tepat. Tidak tepat. Dan ada kadang-kadang bila kata tak tepat, jangan pula cepat kita menjatuhkan hukum. Bila cepat kita jatuh hukum. Sebagai contoh baca Fatihah. Bila orang tua kita sebut baca tak berapa tepat, kita terus jatuh hukum. Tak sah semayang. Dia macam ghairil maghdu kan. Ghairil maghdu sebab kan woofer dia dengar yang belakang ni dengar macam ghairil maghbu. Ini tak boleh ni. Jadi bila dah macam itu jangan sempat menjatuhkan hukum. Yang membezakan dia tidak mampu menjadi imam kerana sebutannya tidak tepat. Tetapi kalau selagi dia menjadi makmum, maka tidaklah menjadi masalah, tetaplah sah. Sebab sah ke tak sah semayang, diterima tak terima semayang ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Bukan kita yang menentukan. Bukan kita menentukan. Selagi ikut jalan syariat, selagi ikut kaedah fiqhiyah, maka dia tetap kalau mengikut yang sebenar-benarnya, maka dia tetap diterima oleh Allah Ta'ala, sah sesuatu hukum. Lepas tu kata Islam itu mudah. Sama juga dengan orang yang baru masuk Islam. Jangan kita menekan-nekan. Orang baru masuk Islam hari ni, besok kita nak orang tu tak boleh baca Fatihah, kita dah suruh baca Fatihah. Tak boleh, tak sah kau semayang ni. Tapi yang ni selalu kita jumpa Ustaz. Yang ni yang berlaku. Itu rasa nak rotan pula imam. Sebab itulah kata tengok Rasulullah SAW mendidik itu cukup mudah. Mendidik jangan sampai keras. Islam itu tak ada Islam membawa tu kepada penuh kasih sayang, penuh kasih sayang. Didikan itu penuh dengan kelembutan dan orang kata penuh dengan kasih sayang. Sebab tu kita kena baik dengan Al-Quran itu, diajar cara yang baik. Sebab tu Al-Quran itu perlu dibaca. Walaupun orang kata jangan tinggal Al-Quran walaupun sedikit. Contoh nak dapat selami, saya kata balik pada Al-Quran, balik nak selami Al-Quran itu sebagai contoh, bawalah Quran tafsir. Kalau tak bawa Quran tafsir, orang kata tak dapatlah baca yang panjang-panjang, baca ayat lazim pun jadi. Tak dapat baca ayat lazim, baca Fatihah satu hari 8 kali 10 kali pun dah baik dah. Sebab yang lain tak dapat baca, yang lain kita pelajarilah sedikit-sedikit. Ada orang yang dulu-dulu tengok dalam dalam YouTube, sekarang kita adanya macam-macam YouTube, WhatsApp, Instagram. Kita tengok toko baca, kita ikut sikit-sikit. InsyaAllah Allah bagi. Antara nak dan tak nak sahaja kita. Daripada kita termenung tengok burung burung merebuk. Itu dulu kan. Sekarang ni yang game mancing. Dalam handphone, game mancing ikan tak dapat tapi saya paling shock pasal dia ambil masa lama tu. Lama kan. Nak naikkan ikan tapi ikan tak dapat. Makan pun tak boleh ikan tu. Ikan dalam telefon je lah. Ikan dalam telefon kan. Itu yang kita kata. Dia ada vibrate siap. Bersungguh-sungguh. Jadi itu yang dikatakan macam Tuan Imam itu Ustaz Nizam dah terjemahkan. Maksudnya masing-masing kena faham. Mungkin kita boleh reflect balik kan. Maksudnya macam Al-Quran ni adalah sebagai panduan kehidupan. Dan bukan sekadar orang kata baca saja, tetapi menghayatinya. Dan kalau yang mana yang tak kerti baca Al-Quran tu, teruskan usaha. Sebab apa? Usaha tu sangat bermakna. Dan sebenarnya kalau kita pun macam semalam Tuan Imam Anak pun ada menyebut, iaitu iman kita ni tak sentiasanya dalam keadaan sentiasa okey. Iman kita tak orang kata bukan sentiasa macam iman para nabi. Kalau para nabi ni dia duduk satu, para Rasulullah SAW ni dia punya iman tu kedudukan dia makin tinggi. Itulah makin tinggi. Yang paling tinggi. Kita dan ni tak akan turun. Memang duduk yang paling tinggi. Kita ni naik turun. Kita kalau iman para sahabat dia akan sentiasa naik. Okay. Tapi kalau imannya kita ni orang kata kejap
nombor 2, kejap nombor 1. Kadang ada sampai nombor dia jatuh pula nombor 9. Nombor 9. Jauh ada masa-masa di tengah angin tu. Angin tu dah jatuh nombor 9. Nombor 9. Ada pula kadang dia duduk nombor 10 je. Tiba-tiba cup nombor 1. Nombor 1. Dia yang penting orang kata apa, nawaitu macam Imam Anas semalam cakap, niat, lepas tu usaha kita bagaimana kita nak kekal sentiasa menjadi orang yang beriman. Jadi itu yang saya tekan tadi, bagaimana nak kekal nak jadi orang yang beriman dan bertakwa. Saya katakan tadi, jangan tinggal solat ni yang Datuk Ismail Kamus. Betul. Jangan tinggal solat, jangan tinggal baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, jangan tinggalkan zikir. Bagaimana Datuk Ismail Kamus kata, kalau kurang-kurang pun kita zikir ya Allah sebanyak 300 kali. Sehari. Kan. Kadang zikir la ilaha afdalu an zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalnya zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Lepas tu lepas solat subuh 100 kali. Kan susah pun nak sebut la ilaha illallah kan. Kalau kita menyanyi 4 lagu dah berapa dah? Sampai kering-kering tekak sampai kan. 1 jam bayar RM25. Bayar okey kan. 1 jam bayar RM25. Kalau buat show pun itu VIP RM25 kan. Cuba bayangkan kalau la ilaha illallah dalam 1 jam berapa ribu kita dapat. La ilaha illallah kalau kata 100 kali tu tak sampai Ustaz. 10 minit pun tak sampai. Kena lagi yang jenis express. La ilaha illallah. Itu dah macam dia punya goyang tu macam kan. Dia punya rap gitu. Enjuk lagi kan. Itu lagi laju kan. Sebab tu kita bila kata zikir, mesti zikir tu dalam keadaan tenang. Bukannya zikir kita nak dia menghayati batuk melepaskan tangga kan, batuk melepaskan batuk di tangga kan. Macam kalau kata macam betul Tuan Imam kata 100. Wah, dia pakai klik-klik kan. La ilaha illallah, la ilaha. Oh dah 100 kali dah. Dia mesti sedang kita senang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau nak berlagu pun tak ada masalah kan. Itu beza zaman dulu orang kata tangan yang membuai bisa menggegarkan dunia. Sebab apa dulu bila buai anak kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nampak tu dulu. Sekarang Arjuna better. Dah Arjuna better. Dah tak ada apa lah. Dulu kalau sekarang nyanyi, nenek nyanyi ibu nyanyi Arjuna better. Bapa yang kat better kat luar tu memang tidur lelap juga. Itu masalah. Dengan bapa dia yang duduk sebelah ataupun tengah baca surat khabar pun lelap. Dia kadang-kadang dia macam ni lah. Dia macam Al-Quran ni sebagai panduan kehidupan. Dan apa yang ada dalam Al-Quran tu diamalkan. Macam kata la ilaha illallah, bismillah. Macam contoh, paling-paling tidak pun bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kata bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling utama. Bermulakanlah dengan kehidupan bismillahirrahmanirrahim. Dengannya nama Allah Ta'ala. Lepas tu macam yang melatah kan. Allahu Akbar. Melatah. Tak boleh kan. Jangan sebut yang bukan-bukan yang kan. dalam kain yang habis dalam semua kain keluar. Sebut kan. Kadang kita yang tu kadang zikir ini, zikirlah penenang hati. Macam-macam ada zikrul kamilah ada kan. Ada yang zikir ni begitu banyak yang zikir kan sampai di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang kata Rasulullah SAW ringan di bibir tapi berat timbangannya kan. Betul. Subhanallah yang azim, subhanallah wa bihamdihi kan. Cukup mudah nak zikir, tak susah kan. Kita nak zikir bukan yang orang kata setiap masa boleh zikir. Sambil-sambil kita duduk termenung tengok kira ikan mana satu jantan mana satu betina kan. Sambil-sambil bagi makan ikan sambil buat sikit sebut Allah. Allah sambil kita buat kuih siput ni nak raya kan. Tolak satu kuih siput tu serut Allah, serut Allah, serut suara kan. Sebagai contoh, jadi kalau ada kita makna, buat, ada makna, ada sebut makna. kuih siput tatui Allah, sebut siput Allah. Banyak
Cukup mudah. Zikir cukup mudah. Tak Yalah. susah. Daripada kita orang kata goreng kuih dia deram tu, angkat satu kuih ke deram, Allah. Kuih deram, Allah. Kan senang. Ya, betul. Kan tak ada masalah sambil-sambil. Tengok dalam bagaimana lagi kita dalamnya zikrullah Allah sebut kan kita nak masak nasi kan kalau kita nak masak nasi orang kata sambil-sambil basuh nasi sambil kita berzikir kurang-kurang dalam kita berzikir nasi kita jadi berkat. Ya, betul. Anak kita makan jadi orang kata jadi cerdik pandai. Hati lembut. Hati lembut. Itu yang dikatakan banyak zikir ayat Al-Quran kita baca. Dan yang terakhir kata Datuk Ismail Kamus, solat jangan tinggal. Kemudian Al-Quran jangan tinggal. Kemudian zikrullah, mengingati Allah Taala. Zikri ni maksudnya mengingati kan, mengingati Allah jangan tinggal. Kemudian yang terakhir katanya dalam hidup ini katanya Datuk Ismail Kamus iaitu sedekah. Sedekah pun jangan tinggal. Jangan Hari tinggal. ni orang kedekut pahit. Kedekut pahit. Maksudnya kedekut pahit tak kedekut tak hidung masin. Dapat bonus RM5,000, cempak RM50 pun tak mampu. Kan? Kadang-kadang bagus dah niat daripada rumah. Ini RM50 abang nak sedekah kat masjid. Abang nak sedekah masjid sampai sampai dekat Betul kau tengah niat. jalan tu dah sampai ya lemak. Isi minyak pula kan. Sampai pula turun lagi. Dah orang rumah suruh beli tepung, beli ni pula dah hilang lagi. Sampai pula dekat tabung dah keluar dah RM5. Dah keluar RM5. Kan gokok tak beli lagi. Mapap lalah masuk yang RM1. Masuk yang RM1. Niat RM50 sampai dekat masjid RM1. Ini kadang-kadang tak kuat iman dia. Tak kuat iman lah. Ini dah jatuh nombor 9 tadi tu. Nombor 9. Dah nombor 9. Kalau paling teruk lah tarik duit shilling. 20 sen dia cempak. 20 sen. Mana yang ada dia kata? Mana yang ada? Yang penting kelas dia kata. Dia kata kan. Tak salah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu sedekah. Sebaik-baik sedekah waktu dia adalah waktu subuh. Sebab itulah waktu siapa yang pergi solat subuh sekarang kita tak boleh pergi masjid, tapi insya-Allah ada rezeki kita ke masjid. Tak apa, online banking ada. Online banking ada. Kan? Online banking ada. Dan Rasulullah sebut kata sebaik-baik sedekah iaitu orang yang mana tangan kanannya sedekah tapi tangan kiri tak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan tu. Itu sebaik-baik sedekah. Jangan pula besok pergi pula masjid, tangan kiri letak kat belakang, masukkan duit RM10. Dia buat macam ni, tangan kat belakang. Itu janganlah macam tu. Itu perumpamaan Rasulullah bagi, maknanya tapi jangan menunjuk-nunjuk. Budak-budak sekarang dia kata apa? Pembaris. Budak sekarang lurus now. Lurus now. Maksudnya gitu, jangan ditunjuk-tunjuk. Orang yang bersedekah sebegini, yang tak menunjuk-nunjuk hanya kerana Allah Ta'ala, maka Allah di suatu saat besok Allah akan bagi satu naungan, iaitu naungannya Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar nanti. Bila sebut naungan ni besok sidang penonton yang dirahmati Allah, padang mahsyar ni panas, dah tak ada tempat berlindung dah. Sekarang kita ada berlindung tak? Ada. Iaitu kalau kata panas, yang lindung kita ni sekarang langit. Sebab tu kalau ozon tu terbuka, panas kita. Itu baru titik kecil. Gantung terus, gantung kita. Betul. Adik, bila besok panas, tak ada pokok, tak ada tempat kita nak berlindung, hanya naungannya Allah Ta'ala yang meredupkan kita. Ya, betul. Sebab tu sedekah tu penting. Sebab tu jangan simpan harta banyak-banyak. Kalau ada 4 juta, 5 juta, banyakkan sedekah. Jangan fikir 4 juta tu aku nak besok aku nak tinggalkan untuk anak-anak aku. Dia kadang-kadang kita tanya nak bawa ke mana? Nak bawa ke mana kan? Duit banyak-banyak. Kadang-kadang bergaduh sebabkan tanah sekangkang kera. Bila bergaduh kerana sekangkang kera, akhirnya membawa pala petaka. Itu yang tak nak, akhirnya membawa putus silaturahim. Batulah sedekah jalan yang terbaik. Sedangkan dalam Al-Quran pun Allah dah sebut terang-terang. Hidupnya sementara. Hidup sementara. Kan? Sebab besok Allah sebut, sebab kita selalu kalau dalam siapa yang orang kata solat Jumaat yang tak tidur tu lah. Kalau yang tak tidur solat Jumaat ni biasanya kadang-kadang tidur, dia galib. Bila kata ittaqullah, imam cakap ittaqullah dia dah sampai tahap dia tu. Dia akan terus tidur. Quran. Bila dia sedar waktu Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tarik dia tarik dia punya air dia tu. Dia tak embrace terus dia bangun kan. Apa pun imam cakap pun tak tahu. Sebab tu imam baca selalu dekat dalam khutbah yang kedua. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Apa kata di suatu hari yang mana anak penak dan harta benda ini tak memberi manfaat sekalipun.
kan, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Sebab tu kita sedekah ni dia menyucikan hati kita. Menyucikan hati kita. Barilah sedekah berapa banyak sedekah kepada orang supaya hati kita suci. Kemudian fadilat sedekah ni banyak, dia memanjangkan umur orang yang sakit kan. Kalau banyak bagi sedekah, insya-Allah akan kembalikan sembuh. Kalau orang dalam keadaan nazak, Allah permudahkan perjalanan dia. Tu sedekah tu. Sebab tu jangan takut nak bersedekah. Jangan fikir, jangan takut bila sedekah nanti kita jatuh miskin. Tak. Sebab semakin kita sedekah, semakin itulah Allah tambah. Baik kita tengok, tak payah jauh. Kita tengok apa ni, kita punya yang berbahagia Ustaz Albert Liu kan. Tengok kita tengok hidup dia tak penuh tekanan pun. Kita tengok tekanan lah bagaimanapun, Allah uji bagaimanapun, dia tetap dengan beri sedekah kan. Tapi melimpah ruah gandanya Allah bagi lagi rezeki kepada dia kan. Kita nak tengok kadang-kadang tak mampu, siapa mampu buat begitu, habis duit berjuta-juta tuan-tuan. Siap bagi lagi duit apa ni, sewa, bayarkan sewa rumah, bagi rumah kan. Kita kalau orang kata adun kawasan pun fikir 2-3 kali lah. Sana nak cari, sini nak cari, situ itu nak ujian keimanan tu sebenarnya. Itu ujian keimanan kan. Orang kata adun kawasan pun kadang-kadang pun kita nak tunggu dulu peruntukan nak datang. Ini tak payah tunggu peruntukan. Hari ni datang tengok masalah keadaan ni, bawa 3 jam 3 jam je selesai. Terus dapat rumah. Siap bayarkan tiap-tiap bulan lagi kan. Anak ditanggungkan sekolah. Allah Akbar. Maknanya Allah permudahkan bila orang nak melakukan jalannya apa ni, redanya Allah Taala, nak cari jalan sedekah ni. Bila kita tengok dalam keadaan sekarang ni, kita teringat masa yang sahabat Rasulullah tu, Abdul Rahman bin Auf yang hebatnya. Punya hebatnya. Lagi banyak dia bagi, lagi banyak dia dapat yang Allah bagi. Kita tengok tapi bukan jadi perbandingan orang yang kaya ni lah, jangan jadi Qarun. Jadi Qarun. Jadi Qarun sombong. Jadi Qarun mula miskin, dah kaya, lupanya Allah Taala. Bila lupa ni yang Allah sebut tadi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang menginfakkan harta daripadanya rezeki yang Allah bagi. Mana yang kita dapat ni semuanya rezekinya Allah Taala bagi. Bila rezekinya Allah Taala bagi, ada rezeki orang lain. Jadi rezeki orang lain tu kita kena bagi. Bila dah kaya, iaitu rezeki yang siapa yang terkandung dalam rezeki kita, itulah 8 orang tu tadi. Yang asnaf tu, maka kena keluarkanlah zakat tu. Kena keluarkanlah sedekah tu. Supaya apa? Supaya harta kita bersih. Semakin banyak kita keluar, semakin banyaklah Allah tambah. Tapi kalau semakin kita simpan, malapetaka akan datang. Tu je, hati-hati. Sebab tu rumah tak bahagia. Sebab tu rumah tak gundah gelana, anak tak menjadi kan. Akhirnya kita hidup dalam kesepian di akhir-akhir nanti. Tu yang takut. Lari kadang-kadang apa ni, anak lari, isteri lari kan. Semua lari. Akhirnya tinggal kita seorang diri. Akhirnya barulah kita nak cari Tuhan, dah tak dapat nak buat apa. Samalah dengan Qarun kan. Mula-mula hidup susah, melana, kemudian minta pertolongan Allah. Allah bagi pertolongan, Allah cempakkan rezeki. Kemudian kaya raya, kemudian lupanya Allah Taala, kemudian Allah terbalikkan dia dengan harta-hartanya. Ini yang dikatakan malapetaka. Ini hati-hati tuan-tuan rahmat-Allah. Kita nampak kaya, kita rasa bahagia, itu bukan bahagia yang hakiki. Bahagia yang hakiki iaitu dengan mengikut jalannya Al-Quran dan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jagalah 4 perkara ni. Bagaimana yang dikatakan oleh Sahibu Samaha apa ni, Datuk Ismail Kamus. Betul. Kita ingat. Jadi yang kata apa, Ustaz Imam Nizam pun dah menerangkan apa tu, bahawa Al-Quran ni dia sebenarnya kalau kita ikutkan siri kita ni kan. Kalau saya tengok-tengok daripada segi tajuk ni kan, sebenarnya tak cukup bulan Ramadan. Sebab bab Al-Quran sebagai petunjuk ni yang Ustaz Nizam bagi ni pun, ini kira sebagai perkara asas je. Perkara asas. Sebab sebagai contoh kan, kalau kata sesiapa yang pernah meneliti setiap juzuk Al-Quran tu, dia setiap satu tu membawa penceritaan dan juga panduan yang tafsiran yang berbeza-beza. Kemudian kalau ngikut cikgu sidang penonton sekalian, Al-Quran ni hukum hakam tu, ayat hukum, ayatul ahkam, ayat hukum tu sedikit saja. Sedikit je. Tak banyak. Ayatul hukum ni ayat mengenai tentang hukum, tentang hukum. Orang kata apa, undang-undang lah. Undang-undang apa ni, orang kata hukum potong tangan, orang berzina, apa ni,
faraid, hanya sedikit sahaja. Sikit je. Tetapi kebanyakan yang lain banyak menceritakan tauladan supaya tidak menjadi seperti umat-umat yang terdahulu yang Allah laknat. Kemudian Allah ceritakan pula tauladan supaya menjadi orang yang berjaya. Contohnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam, seperti kisahnya cerita 25 rasul yang terkandungnya dalam Al-Quran kan. Itu yang susah dia banyak kata apa, itu yang kata panduan. Macam sebagai contoh, kalau kita tengok kes adik-beradik bergaduh, kita ambil kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian kalau kita nak rujuk macam contoh tentang satu peperangan, kita rujuk kisah-kisah peperangan dalam Rasulullah, kisah-kisah peperangan dengan tentera Abraha. Jadi di sebalik kisah itu sebenarnya dia ada banyak. Macam saya kadang-kadang membawakan pada macam ni tazkirah ringkas lah. Tazkirah ringkas macam contoh kadang-kadang cerita ni jangan dipandang sebagai cerita, tetapi di sebalik cerita tu apa hikmah tu. Jadi sebagai contoh, tentera Abraha dikalahkan oleh sekumpulan burung ababil. Kan, jadi burung je. Maksudnya dari segi konsep peperangan, saiz bukan penentu kemenangan, tapi taktikal. Taktikal dan kekuasaan. Dan maksudnya keizinan kan. Jadi bila kita tengok balik, reflect balik kisah Afghanistan bertempur dengan Rusia. Rusia sebesar-besar negara boleh kalah dengan Afghanistan. Jadi dekat situlah ada dia punya korelasi dia, hubung kait. Yang tu yang kadang-kadang kita tak boleh lari daripada daripada Allah SWT. Ya, betul. Setiap kejayaan seseorang itu bergantung padanya Allah Taala. Ya, betul. Kita usaha kan. Usaha, tetapi mesti ada. Sebab tu Allah SWT suruh kita ni jalan ikhtiar, iaitu usaha dahulu, baru datang tawakal. Kadang-kadang orang usaha tapi tawakal tak ada. Tawakal tak ada, tapi Allah bagi juga. Ada orang tawakal je. Kadang ada tawakal, minta beras jatuh terus dari langit kan. Tak ada macam kita time peksa dulu Ustaz. Time peksa dulu baca buku tidak betul, tapi buat yasin. Berbondong-bondong air yasin pun tak guna kan. Tapi kalau dah tak baca, habis dah tak baca. Macam mana? Akhirnya masuk dekat meja peksa, buat dadu lah. Nasib baik kalau ada yang objektif. Kalau tak ada, nasib lah. Okey. Dia tulis soalan balik tu. Dia tanya balik. Okey Ustaz, bila Ustaz kata tulis soalan balik tu, saya ni salah seorang daripada pemeriksa kertas bahasa Inggeris kan. Memang saya lalu tiap-tiap tahun memang jumpa lah kes macam tu. Sebab apa, saya boleh bayangkan dalam dewan tu dia punya belagaknya, dia menulis tu sampai 10 live Ustaz. Maksudnya dia boleh minta dengan pegawai pemeriksa dalam dewan tu kelas kertas tambahan. Sementara tu salin soalan tu balik 10 live. Konon-konon saya kata ini ego ni tinggi. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada Abdul Malik, terima kasih kepada Nurul Sazali, Kamaria Muhammad, Emma Karim, Muhammad Zul Husni, Nur Ramli, Kong Chun Choi. Kong Chun Choi ni abang Kong Chun Choi ni dia tambah maju. Dia rajin ikuti kuliah kita ni. Setiap hari tak ada miss ni. Siti Nur Hafizah Zakaria, Dak Kuri, Ahmad Ashraf dan rakan-rakan lain, Samsul Tambi ada, Cikgu Raimi Ismail, Nur Azizul Suhajino Nur. Okey ni Nur Audawiyah, Muhammad Said, Puan Wahidah. Kemudian siapa lagi yang bersama kita? Jadi ramai hari ni. Jadi terima kasih di atas anda terima kasih kepada anda kerana bersama dengan kami di dalam siaran penghayatan, program penghayatan Ramadan Menjadi Insan Bertakwa bersama Ustaz Muhammad Nizam bin Ahmad pada hari ini, mengupas tajuk Al-Quran Penunjuk Jalan Kebenaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masa pun telah menunjukkan jam 4 1 minit petang. Dalam tak diam tu 1 jam 13 minit kita dah bersiaran. Singkatnya masa kan. Singkatnya masa tu. Sebab apa, tajuk tu je saya kata, bila kita tengok tajuk-tajuk kita ni, macam tak cukup Ramadan ni. Jadi mungkin Cik Suhaizan boleh mencadangkan ada satu
satu agenda lain pula nanti. Sebab apa? InsyaAllah. Yang tajuk-tajuk kita ni sebenarnya macam contoh Al-Quran, betul, petunjuk jalan kebenaran. Macam kita semalam dengan Imam Manap tentang pengisian yang semalam tu. Jadi daripada bab adab, kita punya siri ni bab adab sampai bab Al-Quran, bab puasa apa semua kan. Jadi memang orang kata apa, tajuk tu memang tajuk-tajuk berat, tapi kita cuba ulaskan dengan pemahaman secara santai supaya masing-masing senang faham. Mudah faham. Ambil kulit. Tapi untuk ke dalam tu dia kena bertalaki. Yang lebih baik lah. Jadi bila bertalaki tu maksudnya jumpa tok guru lah. Ni kan jadi ada yang ilmu silat songsang. Silat Atroman. Jadi insyaAllah sebagai penutup lah pada ni, kita request pada Ustaz Nizam macam mana Man? Kita request Ustaz Nizam untuk doa ke zikrullah? Doa. Jadi ini Jumaat. Jadi kita betul doa, betul, kita persilakan Ustaz Nizam, kita tutup dengan doa daripada Ustaz Nizam. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا في ليلة القدر. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا في ليلة القدر. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا في ليلة القدر. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا ودعاءنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار.
سبحان ربك عزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal ya karim. Itulah tadi doa penutup untuk program kita pada hari ini, penghayatan Ramadan. Jadi teruskan bersama dengan kami untuk siri yang seterusnya dan boleh dilihat semula di Jasin Daily untuk kita bersama-sama mendapat manfaat dan kongsikan manfaat ini bersama-sama dengan rakan yang lain, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Nizam di atas kehadiran. Sama-sama. Dan juga terima kasih kepada saudara Sulaiman di atas bersama-sama di studio, dan terima kasih kepada juga Encik Suhaizan Haji Noh, dan terima kasih kepada Majlis Perbandaran Jasin kerana memberi dan ruang pada kami untuk bersiaran dari konti yang indah ini. Jadi ucapan terima kasih juga kepada semua. Jadi kita tinggalkan dengan lagu Ya Habibal Qalbi dari rakan-rakan kita by 3OA Asiska.